Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan tengok kepada konsep garis imbas untuk kita cari momen lentur. Sebelum ni kita dah cuba cari untuk daya Ricci. Okey. So ini kita akan tengok kepada macam mana kita nak cari momen lentur menggunakan garis imbas. Okey, so kita akan tengok beban tumpu, beban teragih seragam dan juga gabungan kedua-duanya, sama macam daya Ricci yang kita dah sentuh sebelum ni. Okey, first kali beban tumpu. Okey. So untuk gambar rajah garis imbas, momen lentur, lakaran momen lentur adalah berbeza dengan lakaran daya Ricci. Okey. So untuk momen lentur, kebanyakannya kita akan ikut kepada konsep British Standard. Okay, British Standard maksudnya apa sahaja momen yang berlaku di atas structure, dia akan berbentuk ke bawah. Ke bawah. Okay. Let's say kita ada satu beam yang mana dikenakan 4 jenis daya yang berbeza. Okay, dan kita diminta untuk mencari momen lentur maksimum pada titik X. Sama macam daya Ricci, cuma ini kita kena cari momen lentur. First kali awak asingkan jarak kepada A dan B. Okey, selepas awak letak jarak A dan B, lukis garis imbas yang kita perlukan. Garis imbas adalah seperti ini. Tak seperti daya Ricci. Okey, momen lentur apabila dia ke bawah, dia adalah positif. Dia adalah positif. Right? So awak unjukkan ke semua beban-beban yang ada pada struktur tersebut, pada anggota tersebut ke bawah. Unjukkan saja mana-mana titik yang kita nak cari, dan maksimum dia mesti adalah pada titik yang kita nak cari, pada X. Pada X ni kita unjuk ke bawah dan terus kita jadikan dia sebagai momen maksimum. Okey. Itu yang pertama. Lukis garis imbas dan unjurkan garisan-garisan ni mengikut beban-beban yang ada pada anggota. Kemudian simbolkan dia kepada Y1, Y2, Y3 dan Y4, sama macam sebelum ni untuk daya Ricci. Dan berbeza dengan daya Ricci sebelum ni, pada momen maksimum, okay, kita menggunakan rumus ni, A kali dengan B, okay, di mana jarak A kali dengan jarak B bahagikan dengan jumlah keseluruhan yang berlaku pada maksimum tu. Yang berlaku pada maksimum. Ingat. Okay. Dan untuk beban tumpu, rumus yang sama kita gunakan seperti di daya Ricci. Alright. Yang berbezanya hanyalah di sini. Di sini. AB kali dengan L. Yang lain semua sama. Okay, untuk beban seragam, okay, yang mana gambar rajahnya macam ni. Sama juga awak pisahkan A dengan B. Okay, pisahkan A dengan B. Dan garis imbas bagi beban teragih seragam adalah sama macam garis imbas pada beban tumpu. Okay. So bergantung kepada di mana titik yang kita nak cari lah. Di mana titik kita nak cari. So di situlah berlakunya beban maksimum. Okey, sama. Untuk yang maksimum ni nilai dia adalah sama macam kita nak cari pada beban tumpu, AB sama dengan L. Okey. Dan untuk kita nak mencari momen dia, sama macam beban teragih seragam pada daya Ricci sebelum ni. Sama saja. Di mana beban, okey, beban dikalikan dengan luas gambar rajah di bawah beban. Luas gambar rajah yang kita lorek lah. Yang berlaku momen dekat situ. Okey. So, kita pergi terus kepada contoh. Kita terus pergi kepada contoh. Ini contoh 8.4. Kamu boleh rujuk dengan nota. Okey. Cuma dekat sini saya terangkan lah. Okey, kita diberi soalan macam ni. Kita diberi soalan macam ni. Okey. Yang mana kita perlu cari momen lentur pada titik X.
memelentur pada titik X. Okey. So, seperti yang saya cakap tadi, kamu kena buat garis imbas dulu sebab memang topik ni kita menggunakan garis imbas untuk kita cari nilai. Okey. So, awak lukis garis imbas dia untuk momen lentur pada titik X. Okey. And then you tandakanlah Y1, Y2 dan Y3. Ini contoh untuk beban tumpu. Okey, ini contoh untuk beban tumpu. So, awak cari dulu AB kali dengan L yang ini. AB kali dengan L. Di mana A adalah 11. Macam mana saya dapat 11? Kamu bahagikan jarak dia kepada titik X ni. Okey, titik X ni adalah penentu dia. So, awak tandakan kat sini. So, ini adalah A. Dan yang selebihnya adalah B. So, 11 maksudnya 5 tambah 3 tambah 3 lah. So, ini adalah A. 1 tambah 1 ni adalah B. Okey. So, that's why 11 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. So, kita dapat 1.692. So, yang pertama adalah tentukan Y. Cari Y ni. Y1, Y2 dan Y3. Macam mana nak cari? Sama macam kita cari daya Ricci. Okey, pada topik sebelum ni. Sama juga, kita gunakan segitiga sebentuk. Kaedah segitiga sebentuk. Y1, kita samakan dengan AB per L ni tadi. Okey, sebab dia berada pada satu garis momen yang sama. Satu garis momen yang sama. Kemudian kita ambil jarak. Jarak Y1 dikira daripada titik A. Okey, 3 ni 3. Okey, kita dapat 3. Alright. And then kita bagikan dengan 11. 11 ni maksudnya dia berada pada jarak di sebelah kanan. So, jumlah dia adalah daripada A ke X. Okey. So, cari macam biasa. Okey, gunakan algebra macam biasa. Awak akan dapat 0.461. Y2 pun sama. Y2 pun sama. Sebab dia masih lagi di sebelah kiri. Kita gunakan nilai AB yang sama. Dan jarak sahajalah. Jarak dia adalah sama. Sebab dia masih lagi di sebelah kiri. Cuma Y3 di sebelah kanan. So, awak kena ubah jarak dia. So, ini 1/2. Okey, 1/2. So, settlekan. Settlekan macam biasa. You akan dapat untuk ketiga-tiga nilai Y. Y1, Y2 dan Y3. Okey. So, daripada sini kita dah boleh cari momen lah. Kita dah boleh cari momen. Okey, yang mana kita gunakan momen untuk beban tumpu tadi. Formula untuk beban tumpu. Yang mana W kali dengan Y. So, ini adalah W. Ini adalah Y1. Ini milik pada 50 ni lah. Milik kepada 50. 30 milik je adalah Y2. Dy Y2 tadi. Kemudian 30 ni dy3. So, jumlahkan. Awak akan dapat 76.12. Saya harap awak faham. Ini untuk beban tumpu. Okey. Ini untuk beban. Beban atau daya tumpu lah. Okey. So, kita pergi kepada contoh 8.5. Ada juga dalam nota. Ada juga dalam nota. Okey, ini untuk beban seragam. Untuk beban seragam. Diberi soalan macam ni. Dan kita diminta untuk dapatkan momen lentur di titik C. Maksudnya di sinilah. Di sini, di C. Okey, kaedah yang sama. You kena buat garis imbas. Okey, you kena buat garis imbas. And then you unjurkan. Okey, awak unjurkan titik yang bertemu ni lah. Titik yang bertemu pada anggota ni. Setiap titik yang bertemu pada anggota, kamu unjurkan ke bawah. Okey, unjurkan ke bawah. Dan kat sini kita ada nilai Y1. Kita ada nilai Y1. Kalau penuh, dia tak ada nilai lah. Tak ada Y1 ni lah. So, awak boleh direct terus cari dia punya nilai maksimum, momen lentur maksimum ni. And then terus cari MC. You tak perlu cari Y. Kalau dia kena pada semua anggota lah. Okey, tapi ni tak. Ini hanya sebahagian sahaja. Sebahagian saja. So, macam biasa, cari AB kali L. Okey,
Okey, AB kali L. So 5, kat sini 5. Ya. 5 ni A dan ni B. Ya. Ini A. Ini A dan ini B. Okey. So 5 kali 5 AB bagi dengan 10. 10 semualah. Satu anggota ni jarak dia 10. Kamu akan dapat 2.5. Kemudian tentukan Y. Kalau tak ada Y tak payahlah. So kita tentukan Y sama macam tadi. Y1 bagi dengan 2.5 sebab dia segaris dengan maksimum pada titik C. Maksimum C 2.5 sama dengan 2 bagi dengan 5. 2 kita ambil dekat sini. Yang ini saja. Okey. 2 dibagikan dengan 5 yang di sini saja untuk A sebab dia di sebelah kiri. Dia di sebelah kiri. Kemudian dapatkan MC macam biasa. Cuma ini MC kita gunakan untuk kita gunakan formula beban teragih seragam lah. Beban teragih seragam. Yang mana MC sama dengan 10. Okay, ini dia punya beban. So ini adalah luas trapezium. Okey, saya tandakanlah dengan star. Dengan star. Star ni adalah ini. Ini star. Okey, di keseluruhan ni. Ini adalah trapezium. So ini adalah star. Okey, saya uraikan yang ini dengan bulan. Bulan. So ini sama juga, nilai yang sama, beban yang sama sebab dia berkongsi beban. Okey, 10 kali dengan ni luas segitiga. Okey, saya wakilkan dengan bulan di sini. Di sini. Okey. So awak akan dapat 115 kilonewton. Ini untuk beban agih seragam. Okey, saya harap awak faham, bezakan dan fahamkan. Okey. So itu untuk beban seragam. Okey, ini kita tengok pula apabila dia bergabung. Dia bergabung. So apabila dia bergabung, cara yang sama. Awak cari satu-satu. Okey. First kali macam biasa awak kena buat garis imbas. Okey. Awak kena buat garis imbas dan unjurkan setiap titik yang ada. Kemudian awak lorekkanlah yang mana yang kita perlu cari. Okey. Yang mana kita perlu cari. Tandakan Y1, dapatkan AB per L. Okey, momen maksimum pada titik C. Pada titik C. Kat sini kita ada beban tumpu dan beban agih seragam. Okey. So AB kali L, macam biasa awak bahagikan jarak ni kepada A dan B. Sini A dan sini B. Okey. So A adalah 6 meter daripada sini ke sini. Kemudian B adalah 4 meter. Okey. So awak akan dapat 2.4. Kita tentukan Y. Sebab kita ada nilai Y kat sini. Beban tumpu berlaku di sini. Okey. Kita ada nilai Y kat sini. So kita kena cari lah. Kita kena cari. Sama macam tadi. Y1 bahagikan 2.4. 2.4 yang ni tadi. Kemudian 5. 5 ni jarak 5 bagikan dengan 6. So kita tak perlu ambil semualah, kita ambil yang bahagian A saja sebab dia adalah kepunyaan A. Jarak A. So awak akan dapat 2. Macam biasa awak boleh dapatkan MC lah. Cuma MC ni kita kena tambah dua-dua. Momen pada beban tumpu dan juga momen pada beban agih seragam. So yang ini adalah beban tumpu. Ini untuk beban tumpu. 10 ni, nilai 10 dia kali dengan 2. Nilai Y1 tadi. So kena ingatlah W kali dengan Y. W kali dengan Y. So yang ini adalah beban teragih seragam
Okey, yang mana kat sini adalah luas trapezium. Ini untuk luas trapezium yang ini. Okey, yang ini. Alright. So yang ini pula, ini adalah beban teragih seragam luas segitiga. Luas segitiga yang inilah. Okey, yang ini. So awak akan dapat 55 kilonewton. Senang kan? Mudah, mudah. Okey. Saya bagi lagi contoh. If kalau soalan ada berbentuk anggota yang terunjuk keluar, yang terunjuk keluar, maksudnya yang kat sini, nampak tak? Awak nampak tak C dengan D ni dia terlunjuk keluar, dia tak ada sokong kat sini, dia tak ada sokong. So ini kita maksud terlunjuk keluar ataupun kita panggil cantilever. Cantilever. So kalau jumpa jenis soalan yang macam ni, awak kena terus ingatlah, terus ingat gambar imbas dia adalah seperti ini. Okey, gambar rajahnya adalah seperti ini. Yang mana daripada titik A pergi ke titik B, so kita nak cari momen di titik B, mesti dekat sini puncak dia. And then terus ke atas. Ni pada titik C, pada penyokong mesti kosong lah. Dia jumpa pada penyokong roller, kemudian dia terus naik ke atas. Okey, naik ke atas. Kalau cantilever, dia ada tindak balas kat sini, so dia mesti naik dan turun balik lah. So ingat gambar rajah ni kalau ada cantilever. Kalau ada cantilever. Alright. Okey. So kita ada juga beban tumpu, dan kita ada juga beban seragam. So macam mana kita nak cari? Bila awak dah selesai lukis garis imbas, awak cari nilai Y ni, tandakan nilai Y1 dan cari A, B per L. Tapi dekat sini, kalau awak tengok jarak dia, kita ada 3. Kalau saya boleh lukis kat sini. Okay, ini A, ini A, ini B, dan ini C. Okay, A, B, C. Okay, kalau garis imbas ni, lorikan kita ni berlaku di bahagian kanan, awak kena ubah kat sini B dan C. Maksudnya kat sini adalah B, C per L. Ni kalau di sebelah kanan. Kalau daya-daya ni ataupun daya beban seragam ni, beban seragam ni berlaku pada sebelah kanan. Okay, awak akan guna BC per L. Kalau kiri tadi, AB per L. So ni bezakan lah. Okay, bezakan. Okay, kemudian kita tentukan Y. Okay, Y macam biasa, sama macam tadi. Kemudian dapatkan MB. MB ini adalah untuk beban tumpu. Beban tumpu. Yang ini untuk beban teragih seragam luas segitiga 1. Ni. Luas segitiga 1. Okey, yang ini. Tu yang ini beban teragih seragam luas segitiga 2. Yang ini. Yang ini 2. Okey. So awak tambahkan semua, awak akan dapat 168. Okey, ini untuk cantilever beam. Untuk cantilever beam. So pastikan awak bezakan di antara beban tumpu, macam mana kita nak cari momen lentur jika beban tumpu berlaku ataupun jika beban teragih seragam berlaku, dan bila dua-dua berlaku. Okey. So apa yang saya nak ingatkan kat sini adalah yang paling penting adalah ni, garis imbas.
Kalau awak tak tahu lukis garis imbas, segala calculation awak akan salah. Segala calculation awak akan salah. So, hati-hati dengan garis imbas. That's why saya nak awak rujuk dengan mana-mana buku, awak tengok garis imbas tu. Kalau beban dia macam ni, macam mana bentuk dia? Kalau ada cantilever macam ni, macam mana bentuk dia? Kalau ada dua cantilever, katakan dekat A ni ada lagi satu cantilever. So, macam mana rupa garis imbas dia? So, awak kena study yang ini dulu. Yang ini penting, garis imbas. Kalau awak tak mahir yang ini, awak tak boleh buat yang ini. Yang ini memang nampak mudah. Awak cari Y, kemudian dapatkan momen lentur. Tak ada masalah yang ini. Okey, yang ini akan ada masalah kalau awak salah. So, pastikan awak mahir yang ini. Itu saja pesan saya. Okey. Sebab soalan ni dia trik. Trik dia macam ni lah. Tiba-tiba ada cantilever kat sini. Kadang-kadang beban ni berlaku di sini. Kita tak tahu. Mungkin di tengah-tengah. Mungkin di tengah-tengah. Kita tak tahu. So, kita standby. Beban mana-mana pun kat atas anggota, itu tak jadi masalah. Okey. Mana-mana pun dia letak beban tu, itu tak jadi masalah. Yang penting adalah garis imbas. Saya tekankan lagi sekali, garis imbas ni penting. Okey. So, fahamkan yang ini dulu. Daya receh macam mana cari, momen lentur macam mana cari. Bezakan garis imbas, okey, dan bezakan dia punya nilai maksimum ni. Alright. Kalau daya receh lain, kat momen lentur pun lain. Alright. So, bezakan yang itu. Okey. So, saya harap awak faham. Kita jumpa pada subtopik yang lain. Ada satu lagi subtopik yang lain nanti. Okey. Kita jumpa nantilah. Soalan ni saya tak akan bagi. Saya akan bagi yang satu lagi. Awak akan buat lagi satu tugasan lah. InsyaAllah, kalau tak ada halangan. Okey, itu saja. Harap awak faham. Selamat belajar. Assalamualaikum. Selamat pagi.